berbalik pada pasal Liga Super, Datuk sendiri sebagai jurulatih pada Sabah FC, adakah trend kita sekarang ni ada setengah jurulatih dia membongkarkan rahsia kelab, masalah dalaman lah sebagainya, walaupun benda itu betul tapi terus dipecat ataupun direhatkan? Saya tak setuju di mana apabila kita mempunyai masalah dalaman, ini seperti masalah rumah tangga lah. Takkan kalau saya ada masalah dengan isteri saya, anak saya nak keluar kasih tahu Syam, apalah saya ada masalah ni. Ini merupakan perkara yang tak betul. Kalau walaupun kita mempunyai apa masalah sekali dalaman, kita harus berbincang. Dan kalau kita tidak berpuas hati, dah tentu ada jalan terbaik untuk kita keluar. Bukan untuk membuka pekung di dada kita, ya. Ini bukan satu perkara yang baik, dan kita tahu ada kelemahan dari pihak persatuan, ada kelemahan dari pihak pemain maupun pegawai, tetapi setiap masalah harus dibincangkan. Dan bukan mengatakan yang Sabah FC kini tidak mempunyai sebarang masalah, jadi saya boleh berkata perkara-perkara seperti ini. Saya faham apa yang cuba diperkatakan oleh jurulatih tersebut, ya. Tetapi sebelum beliau hadir atau memilih untuk bersama pasukan tersebut, adakah beliau tahu tentang apa yang berlaku sebelum ini? Dan kalau beliau sanggup mencatat atau menandatangani kontrak, jadi bersiap sedia untuk menerima cabaran. So kalau cabaran yang ditimpa oleh beliau tak dapat resolve, beliau harus berbincang cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Okey Datuk, mungkin soalan second last. Banyak saya tanya Datuk ni. Mungkin budaya di Malaysia ni sekarang masih sama di Liga Malaysia. Lepas 3 game kalau tak perform, okey terus nak tukar. Mungkin adakah itu budaya kita ataupun jadual liga yang singkat? Kita pun tak banyak pasukan dalam Liga Super sendiri. Saya rasa bukan jadual yang singkat. Kalau kita lihat jadual akan diberikan pada setiap pasukan sebulan. Mungkin sebulan setengah, mungkin 2 bulan. Paling lama untuk kita mempersiapkan pasukan. Dalam mempersiapkan pasukan, dan tentu kita tahu selang berapa hari kita mempunyai perlawanan. Jadi daripada situ kita harus merencanakan program latihan mengikut perlawanan yang kita akan lalui. Ya, kalau katakan dipecat oleh kerana jadual, itu bagi saya tak boleh diterima. Kalau dipecat 3 perlawanan tewas berturut-turut, itu kemungkinan berlaku. Bukan banyak pasukan yang akan melakukan, ya. Kalau tewas 4, 5, 6 perlawanan, itu perkara biasa. Dan yang penting di sini, setiap pasukan harus mempunyai sasaran yang realistik. Jika pemain saya bernilai berjumlah, contoh saya berikan, kalau tim A mempunyai tim yang juara, mempunyai bajet sebanyak 100 juta. Dan apabila kita lihat tim B musim yang lepas hanya mempunyai 30 juta. Tetapi apabila kita melantik jurulatih dengan hanya 10 juta bajet dan meletakkan sasaran untuk berada di tangga kedua, saya rasa itu tak realistik lah. Ya, kita harus tahu. Dan juga kita harus tahu juga dalam masa yang sama apa yang menyebabkan mereka ada pasukan yang mempunyai pemain terbaik tetapi menyebabkan kemerosotan. Mungkin ada masalah dalaman. Dan ini semua harus kita nilai sebelum memecat baik jurulatih ataupun mengambil tindakan pada sesiapa sekalipun. Datuk, mungkin Datuk saya rasa aware dengan benda yang viral baru-baru ni. Adakah fan dia berhak untuk menyuarakan kritikan terhadap pemain, untuk maki pemain dan setkan KPI sendiri untuk pemain? Siapa yang meletakkan? Fans. Isu yang viral baru ni. Ya, fans untuk pemain, meletakkan KPI kepada pemain. Adakah fans berhak untuk perkara itu?
Ini perkara sensitif yang saya nak jawab ni. Kan? Saya rasa ini terpulang pada persatuan. Ya. Apa persatuan inginkan? Persatuan, saya tak nafikan penyokong memainkan peranan yang penting pada setiap kelab, pada setiap negara. Tetapi pada akhirnya ini terpulang pada kelab di mana secara mana mereka ingin melibatkan penyokong dengan pasukan mereka. Dan apa yang berlaku sebelum ini, saya rasa ini melibatkan kelab-kelab tertentu saja. Ya. Dan ada baik dia dan ada perkara yang perlu kita fikirkan. Jadi bagi saya ini merupakan satu, boleh dikatakan satu perkara yang amat baru berlaku dalam bola sepak kita, tetapi ini terpulang pada pasukan tersebut. Ya Datuk, mungkin soalan yang terakhir lah. Kalau benda ni berlaku kepada tim Datuk sendirilah, berlaku pada Sabah, lagi-lagi tim Datuk time tu menang lah 3-0 ke atas. Datuk sokong yang mana, pemain atau peminat sendiri? Saya akan sentiasa mempertahankan pemain, pegawai dan kelab yang saya wakili. Saya tidak mengatakan saya bukan berada dalam kelompok penyokong, tetapi saya harus tahu pemain, pegawai, kelab merupakan agenda utama saya, dan pada masa yang sama penyokong memainkan peranan yang penting. Dan apa sekali berlaku, selalu saya katakan saya akan bertanggungjawab, di mana saya tak nak ada unsur-unsur lain, di mana kita tahu dalam setiap kelab, baik mana sekalipun, sentiasa kita mempunyai musuh dalam selimut. Ya, di mana apabila kita memenangi perlawanan, ramai yang akan hadir. Apabila kita tewas, banyak kata-kata yang akan diperkatakan di luar. Jadi saya tak akan menerima orang-orang tersebut. Seperti mana saya katakan, pemain, pegawai Sabah FC dan juga persatuan merupakan perkara utama yang harus saya fikirkan. Okay, Datuk, yang terakhir kali kata-kata dan harapan buat peminat Sabah di luar sana. Saya mengharapkan penyokong-penyokong Sabah akan hadir, terutamanya pada perlawanan-perlawanan yang melibatkan pasukan Sabah di tempat sendiri, dan yang di luar dari Sabah tu kita fahamlah kan, kita nak terbang ke sana ke sini memerlukan perbelanjaan yang besar, tapi kita mempunyai beberapa penyokong yang sentiasa bersama kita apabila bermain di luar, dan saya ingin ucapkan terima kasih pada mereka. Tetapi pada perlawanan yang akan datang di Kota Kinabalu nanti, saya harap penyokong datang beramai-ramai, di mana mereka akan memberi lebih motivasi pada para pemain untuk kita berada dalam landasan yang lebih baik. Datuk, terima kasih banyak-banyak Datuk kerana sudi luangkan masa dengan Harimau Melaya. InsyaAllah saya rasa esok saya kena cover game KL Sabah. Kalau berkesempatan saya nak jumpa Datuk, bersua dengan Datuk. Okey, boleh. Okey. Dan Datuk selalu membantu orang-orang media baru macam kami. Saya rasa fans-fans Harimau Melaya perlu tahu yang Datuk Geng Sue adalah orang yang paling profesional pernah saya jumpa dalam bola sepak Malaysia ni. Dengan kata-kata positif daripada Datuk juga sendiri. Thank you so much Datuk. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Good luck Datuk. Alright. Thank you. Okay.